Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Boleh dengar ya? Boleh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita merafakkan syukur kepada Allah. Sekali lagi pada hari ini kita dapat bersama untuk meneruskan tadabbur Quran yang kita hanya dapat jalankan pada hari Minggu sahaja, hari Jumaat dan hari Sabtu. Hari ini hari Jumaat 29 Rabiul Awal 1443 Hijriah bersamaan 5 November. Kita dah berada di penghujung tahun kita ni. Dan minggu lepas kita dah masuk surah Al-Insan. Hari Jumaat dan hari Sabtu minggu lepas kita dah masuk surah Al-Insan. Jadi kita dah sampai ayat yang ke-9. Jadi untuk hari ini kita nak sambung ayat yang ke-10. Kita nak tadabbur hari ini beberapa perkara yang menarik jugalah. Ada kaitan dengan peristiwa di hari kiamat nanti yang kita semua akan lalui. Jadi kita mula dengan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. Itu ayat 10 hingga ayat yang ke-18. Inna nakhafu min rabbina, sesungguhnya kami takutkan kepada Tuhan kami, takut terhadap Tuhan kami kerana suatu hari yang menjadikan muka manusia abusan masam, lagi qamtarira, sangat susah. Baik, nanti kita akan lihat lebih jelas lagi takut yang macam mana, takut kepada apa dia. Maka disebabkan takut inilah, ada rasa takut inilah, Allah Ta'ala pelihara mereka itu, yakni golongan abrar ini,
Dengan sebab rasa takut, maka Allah Ta'ala pelihara mereka daripada syarra dhalikal yaum, daripada segala keburukan, kesusahan pada hari itu. Walaqahum nadratan wa surura, serta memberikan kepada mereka dengan keserian, nadrah, seri pada wajah mereka, dan juga surur, rasa gembira pada hati mereka. Wajazahum bima sabaru, dan balasan untuk mereka dengan sebab kesabaran mereka. Dan kerana kesabaran mereka, yakni mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya, lalu Allah Ta'ala membalas mereka dengan jannah, syurga, dan juga pakaian daripada harir, yakni sutra. Muttaqi'ina fiha, mereka duduk berehat dalam syurga itu. Fiha tu fil jannah, duduknya mereka dalam syurga, duduk dalam keadaan muttaqi'in. Muttaqi'in ni duduk macam mana ya? Duduk dengan rehat. Duduk dengan rehat dalam keadaan mengiring. Kalau dalam bahasa Kelantan, muttaqi ini duduk, panggil duduk nyenggeng. Apa duduk nyenggeng? Bukan duduk bersela, bukan duduk atas kursi. Duduk santai-santai, seolah-olah kita duduk sambil duduk di atas rusuk kanan, sambil kita meletakkan tapak tangan pada pipi. Dalam keadaan yang sangat santai dan relax lah. Itu daripada perkataan ittaka'a yattaki'u. Duduk itu alal araik, di atas tempat pelamin. Al-arikah, jamak dia al-araik. Seperti sofa lah, sofa yang tinggi. Mereka tidak merasai dalam syurga itu syamsan. Syamsan maknanya matahari. Tidak ada kepanasan seperti matahari di dunia. Wala zamharira, dan tidak juga terlalu sejuk. Dia punya suhu ataupun udara dalam syurga. Maknanya dia sederhana. Tidak panas sangat. Tidak panas doa lalu, dan tidak sejuk keterlaluan. Wadaniyatan alaihim. Seterusnya, antara nikmat lain dalam syurga adalah didekatkan kepada mereka zilal. Zilal maknanya naungan, teduhan dalam syurga tu dekat dengan mereka. Dalam syurga dia ada zilal ataupun zil ataupun tempat teduh. Wa zullilat, dan dipermudahkan untuk mereka kutufuha, memetiknya. Maksud memetik buah-buahan dalam syurga dengan tazlila, dengan begitu mudah. Wa yutafu alaihim bi'aniyah, dan dibawa keliling kepada mereka dengan bekas daripada fiddah, perak. Maksudnya ada pelayan-pelayan, pembantu-pembantu pelayan lah dalam syurga, yang akan bawa kepada ahli syurga ni bekas-bekas yang diperbuat daripada fiddah, perak. Wa akwab, dan juga akwab ni piala-piala ataupun seperti gelas yang besar, yang ianya laksana qawarira, kaca. Ya, kita wakaf sini kita baca dengan qawarira. Tapi kalau kita nak sambung dengan ayat berikutnya, ra tu dipendekkan. Tapi lebih baik kita wakaf lah, sebab ni di akhir ayat. Sebab itu di akhir perkataan qawarira ada alif, yang di atas tu ada bulat. Bulat tu bukan tanda sukun, itu tanda dia tidak ada pada bacaan ketika wasal. Dia hanya wujud ketika wakaf. Jadi wakaf kita baca kanat qawarira. Tapi kalau kita nak sambung, kita sambung dengan wa akwabin kanat qawarira min. Jadi ra tu dipendekkan ketika wasal. Tak boleh kita baca dengan dua harakat. Tak boleh baca wasal dengan wa akwabin kanat qawarira min fiddah. Itu salah. Dengan riwayat hafaz itu cara yang salah. Jadi ra dipendekkan ketika wasal, ketika sambung bacaan. Jadi qawarira kita wakaf sini qawarira. Okey. Kemudian ayat berikutnya qawarira min. Ra tu jangan dipanjangkan. Jangan baca dengan qawarira min fiddah. Nanti ada yang keliru. Tu ustaz dia kata ada alif tu. Alif tu hanya wujud pada tulisan, tapi tak ada pada bacaan. Cuma kalau kita nak wakaf, dia akan bunyilah ra tu. Tapi sini kita tak boleh wakaf sini, sebab ni qawarira ni permulaan ayat 16, awal ayat.
Jadi qawariramin fiddatin qaddaruha taqdira. Jadi diulang sekali lagi, bekas air ataupun yang apa dia, akuab, piala air yang dibuat daripada perak itu laksana kaca. Qawar ini kaca, iaitu zujaj, yang ianya daripada perak. Oh, ini gambarannya begitu. Yang mereka boleh tentukan kadar isinya dengan kehendak mereka. Nak bubuh, nak isi banyak mana, terpulang kepada mereka. Kemudian mereka diberi minum dalam syurga itu dengan minuman dalam suatu kaksan gelas yang campurannya adalah zanjabila, daripada zanjabil. Zanjabil asalnya halia. Sebelum ni kita dah jumpa sebelum ni apa dia, mizajuha, campurannya adalah kafura, ainan yashrabu biha ibadullah, tu yang sebelumnya. Kemudian satu lagi di sini, air yang bercampur dengan zanjabil, dinamakan air itu adalah salsabila, nama minuman dalam syurga. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, semua gambaran nikmat syurga ni Allah Ta'ala sediakan untuk golongan abrar atas beberapa sifat-sifat yang mereka miliki. Sebahagian tu kita dah bincang dah minggu lepas. Antara sifat yang mereka miliki apa dia dalam ayat yang sebelumnya. Iaitu yang pertama, mereka menunaikan nazar apabila mereka bernazar. Itu dalam ayat yang ke-7. Sifat yang kedua, mereka memberi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim dan kepada tawanan perang. Itu dalam ayat yang ke-8. Dan mereka melakukannya dengan ikhlas, sebagaimana disebut dalam ayat yang ke-9. Itu sebahagian sifat yang menjadi kriteria yang melayakkan mereka menjadi penghuni syurga. Baik, kemudian sifat berikutnya kita nak tengok hari ini, ayat yang ke-10. Mereka beritahu, semasa kami di dunia dahulu, inna nakhafu mir rabbina, sesungguhnya kami takut terhadap Tuhan kami. Takut terhadap Tuhan, ada sifat takut. Takut ni secara khususnya apa dia? Takut kerana takut kepada azab Allah, takut kepada kemurkaan Allah, takut terhadap dosa yang dilakukan, takut kerana kekurangan dalam melaksanakan amal ibadat mungkin tak sempurna. Tapi takut yang dimaksudkan di sini khusus takut nak melalui hari kemudian, hari kiamat yang sangat susah. Digambarkan hari itu adalah yauman abusan, hari yang masam, bukan hari masam sebenarnya. Wajah manusia pada hari itu masam ataupun muram. Jadi yauman abusan, kalau dari segi balaghahnya dia kata yauman abusan ni majaz akli. Majaz ya. Majaz ini kata simbolik yang menggambarkan bukan hari itu yang masam muram, tapi orang-orang yang berada di situ dalam keadaan muka yang masam. Ini khusus kepada orang-orang yang bersalah lah, orang yang kafir, orang yang zalim. Jadi walaupun perkara ini menimpa orang kafir, tapi orang beriman takut kerana mereka terkena sama nasib itu melalui kesusahan yang sangat teruk, yang sangat dahsyat pada hari itu. Jadi cuba kita fikir untuk kita tadabbur ayat ni. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu, kita tak pernah belajar, tak pernah tahu, tak pernah dengar ayat-ayat ni, tak pernah dengar perkhabaran daripada Nabi tentang kesusahan di hari kiamat, mana mungkin akan timbul rasa takut. Dia tidak akan timbul rasa takut untuk melalui saat yang sangat mencemaskan, kecuali bagi orang yang memiliki ilmu dan tahu. Maka dengan sebab takut itu mereka bersedia. Bila mereka fikir, macam mana kita nak melalui kesusahan yang Allah Ta'ala gambarkan, yauma yafirrul mar'u min akhih, dalam surah Abasa wa Tawalla. Seseorang tu akan lari daripada saudaranya, wa ummihi wa abih, lari daripada ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa banih, lari daripada isteri dan anak-anaknya. Kenapa lari? Sebab masing-masing cemas, panik, takut fikir nasib diri sendiri ni macam mana. Kerana apa dia? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Setiap orang pada hari itu mempunyai urusan yang menyebabkan mereka jadi sibuk. Sibuk nak memikir macam mana nasib aku.
untuk aku lalui selepas ini. Baik. Jadi kalau kita tak tahu, kita tak belajar, tak ada dalam fikiran kita gambaran kedahsyatan hari kiamat, dia tak akan timbul sifat khauf, takut tadi. Tapi bagi orang yang tahu dan ada rasa takut, insya-Allah dengan ketakutan itu Allah Taala bagi ganjaran untuk mereka. Baik. Ketika manakah kita akan merasa takut? Ini sebelum kita lihat hadis ni, saya nak ajak para jemaah kita lihat ayat dalam surah At-Tur. Kita nak kaitkan dengan sifat takut tadi. Sebab takut ni pelbagai kalimahnya dalam bahasa Arab. Kadang-kadang dia main dengan kalimah al-khauf, nakhaf, kadang-kadang nakhsha, khasyah. Kadang-kadang dengan kalimah musyfiq, musyfikun, musyfikin. Kita lihat dalam surah At-Tur, muka surat 524. Okey. Muka surat satu lagi, 524. Kita lihat pada ayat yang ke-25 dan 26, 27. Bermula ayat 25. Allah Ta'ala menggambarkan keadaan ahli syurga. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Mereka berada dalam keadaan nikmat dalam syurga lah. Mereka duduk berhadap-hadapan, maknanya duduk menghadap satu sama lain. Dia tak berlaku dalam syurga. Ahli syurga ni duduk sambil membelakangi. Tak, mereka duduk dalam keadaan, maknanya kamu lihat aku, aku lihat kamu. Sambil mereka itu yatasa'alun, tertanya-tanya. Ataupun sambil mereka bersoal jawab, bersembang lah. Maknanya dalam syurga ni boleh bual, boleh bercakap sesama ahli syurga. Di antara perkara yang mereka bincang dalam percakapan itu, mereka kata, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka beritahu sesungguhnya kami, sebelum ini, semasa kami di dunia dahulu, ketika kami berada dalam kalangan keluarga kami, ketika hidup di dunia bersama keluarga dahulu, kami selalu merasa cemas, takut. Kalimah takut, cemas ini didatang dengan kalimah musyfiqin. Ini dipanggil sifat musyabbah. Menyatakan fa'il kepada orang yang merasa takut itu dalam keadaan musyfiq. Musyfiqin. Di sini dia jadi khabar kepada kana. Kana nahnu jadi isim kana. Bila capur dia jadi kunna. Mana khabarnya musyfiqin. Mereka nak cerita hak lepas dah. Dulu kami semasa di dunia bersama dengan keluarga sangat takut. Apa maksud takut di sini? Takut, cemas untuk berlaku derhaka kepada Allah. Bimbang kalau buat dosa, dan kalau buat dosa bimbang kalau tidak diampunkan dosa ya Allah. Tapi mereka ada sifat raja. Itu kita dah bincang dah. Sifat khauf dia kena seimbang dengan sifat raja, sifat harap. Memang kita takut kepada dosa-dosa kita, tetapi kita ada rasa khauf, rasa raja, harap Allah Ta'ala yang luas rahmatnya akan mengampunkan dosa kita. Maka disebabkan rasa takut dan cemas inilah, famannallahu alaina, Allah Ta'ala memberi kurniaan kepada kami. Kita lihat ayat 27 tu. Lalu wawaqana azabas samum, lalu dia memelihara kami daripada azab neraka. As-samum merujuk kepada api neraka yang sangat panas. Atas sifat takut tadi. Cuba kita fikir, kalau kita seperti tadilah soalan macam tadi juga, kalau kita tak belajar, kita tak pernah mendengar, kita tak tahu apa yang kita akan lalui di alam akhirat nanti. Sebab ini termasuk perkara ghaibiyat. Kalau kita belajar ilmu akidah, dia termasuk perkara ghaibiyat, perkara sam'iyat. Perkara ghaib yang kita hanya tahu melalui kaedah dengar. Dengar perkhabaran yang ada dalam Quran, ataupun apa-apa yang Nabi SAW sebut adalah hadis-hadis baginda tentang kesusahan di hari kiamat. Jadi orang yang takut untuk berdepan dengan kesusahan ini, maka mereka bersedia di dunia. Persediaannya sama ada, pertamanya mereka sentiasa mentaati perintah Allah, cuba mengawal diri supaya tidak terjebak dengan dosa. Sebab dosa ni sangat mudah berlaku dalam hidup kita. Tanpa kita sedari, kita jatuh dalam dosa. Dan mereka sangat takut kalau dosa menjadi penyebab mereka susah di hari akhirat. Kena ada sifat khauf, takut ni. Kena ada sifat
takut kita terkena sama dengan kesusahan ni. Baik. Ataupun takut kalau tidak diterima amalan pun juga disebut dalam surah yang lain. Ya. Tapi tak apalah, kita nak pergi terus kepada hadis Nabi. Kita ambil contoh tu daripada surah At-Tur. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bertanya kepada Aisyah ketika dia menangis. Hadis ini riwayat Abu Daud, tapi sanadnya dinilai sebagai apa dia yang lemah. Tapi hadis ini menceritakan keadaan di hari kiamat. Satu hari Nabi tanya kepada Aisyah, ma yubkiki, apa yang menyebabkan kamu menangis? Orang kalau ada sifat cemas, sifat takut, selalu memikirkan nasib di akhirat nanti, bagi mereka sangat mudah untuk menangis. Lalu qalat, ma yubkiki, qalat. Aisyah jawab, dia kata, zakartun nara, aku teringat kepada azab neraka, fabakaitu, maka aku pun menangis. Memang tak ada seorang pun di antara kita yang sanggup untuk menanggung kesusahan, kesakitan azab api neraka Allah ni. Fabakaitu, zakartun nara fabakaitu. Ada tak hadis tu? Kita tengok matan secara lengkap ni. Lalu Nabi bertanya kepada Aisyah, fahal tazkuruna? Fabakaitu. Ya, dah matan itu. Jadi matan tu dah muncul dah di skrin bagi para jemaah yang guna laptop ataupun komputer boleh tengok. Kemudian kalau kita tengok dengan telefon tu mungkin nampak kecil sangat lah. Baik, Aisyah cerita, dia kata, aku zakartun nar, aku teringat kepada azab neraka. Yalah, kita biasa kalau kita baca Quran, kita bertemu dengan ayat-ayat menggambarkan dahsyat dan menakutkan sekali azab neraka, sudah tentu timbul rasa gementar. Orang Kelantan kata rasa seria, rasa trauma, rasa takut lah. Fabakaitu, maka aku menangis. Nabi kata, fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah? Adakah kamu teringat kepada ahli keluarga kamu? Teringat kepada ahli keluarga di hari kiamat? Yalah, Aisyah dia tahu dia akan selamat lah. Sebab dia isteri Nabi, dia orang beriman, dia yalah radhiyallahu anha. Tapi dia teringat kepada neraka bila memikirkan nasib orang lain, ahli keluarga dia, mungkin anak beranak dia yang mungkin yang belum Islam lagi. Maka Nabi SAW beritahu di sini, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahadan. Nabi kata dalam 3 tempat ni, 3 keadaan ni, seseorang tu tak ingat daripada orang lain sebab takut doa. Orang Kelantan kata takut yang amat sangat doa. Dia kena ada kalimah doa tu untuk taukid tu. Terlalu takut sangat sehingga seseorang tu tak ingat daripada orang lain, lupa dah. Pertamanya, jadi kalau nak tulis, boleh tulis, nak tanda. Pertama, ketika seseorang tu berada ketika mana? Mizan, indal mizan, ketika dibuat timbangan amalan. Masing-masing kita akan ditimbang amalan kita. Kalau kita bincang tajuk mizan ni, para ulama bincang, amalan kita tu dia boleh ditimbang. Kadang-kadang ditimbang orang tu sendiri ada juga. Sebagaimana Nabi sebut tentang mizan bagi 2 betis, Abdullah bin Mas'ud. Satu hari kan kaki Abdullah bin Mas'ud, dia punya kain dia tu terselok sikit sebab ditiup angin. Lalu ada sahabat yang suka, kiki suka sebab nampak kecil halus betih Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata walaupun kamu nampak nahif, kurus, kecil betih dia, tapi di sisi Allah pada mizan nanti ia lebih berat. Baik, mizan. Pertama mizan, ketika ditimbang amalan sehingga seorang itu tahu ayakhifu mizanhu au yaskul. Adakah mizan timbangan amalan dia itu ringan ataupun berat? Yang kedua, saat cemas yang kedua indal kitab, ketika diberi buku amalan. Masing-masing kita akan terima buku amalan kita ni saat yang sangat cemas.
lalu dikatakan kepadanya, ha umuqra'u kitabiyah. Dia kata, ha umuqra'u, hai semua bacalah buku ni, kitabku, amalanku ini. Boleh rujuk dalam surah Al-Haqqah tu, kita dah lalui perbincangan surah ni. Sehinggalah dia mengetahui aina yaqa'u kitabuhu afi yaminih am fi shimalih. Kitab dia tu akan jatuh ke arah mana, sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau sebelah kanan, dia datang sebelah depan buku tu. Kalau sebelah kiri, dia akan datang daripada arah belakang. Itu kita dah bincang dah dulu tentang cara masing-masing akan terima buku amalan dia. Ini saat yang cemas sehingga seseorang tu tak ingat kat orang lain dah. Pertama mizan, yang kedua saat terima buku amalan. Ataupun mungkin dia terima min wara'i dhahri, daripada arah belakangnya. Dan yang ketiga, inda sirat. Idza wudi'a baina dhahrai jahannam. Ketika seseorang tu berada di atas sirat, jambatan sirat, yang diletakkan jambatan itu betul-betul di atas neraka Jahannam. Jahannam di bawah, titian sirat di atas. Ini kita boleh mengambil pengajaran di sini dari sudut supaya kita bersedia. Tapi saat ini Nabi dah beritahu, cuma hadis ini dari segi sanadnya adalah hadis yang lemah. Walaupun lemah, tapi kita boleh rujuk kepada beberapa hadis yang sahih, antaranya dalam Sahih Bukhari tentang saat yang cemas ketika sirat. Masa terima buku amalan dah takut dah. Ketika ditimbang amalan kita dah takut dah. Tapi bila seseorang tu dah melalui proses ditimbang amalan, terima buku amalan, dia tahu dah masa dia di titian sirat macam mana dia pula nasibnya. Cuma yang mana dahulu kemudian tu dia ada perbincangan ya. Ada perbincangan. Adakah adakah mizan itu, mizan pula ada. Adakah hisab ataupun perbincangan dikira amalan tu berlaku selepas sirat ataupun sebelum sirat. Itu ada khilaf. Di antara disebut oleh Imam Qurtubi, antaranya oleh apa dia lagi? Lupa ada Ibn Hajar Asqalani. Ada yang mengatakan sebelumnya, ada yang selepasnya. Baik, kita nak lihat hadis ini tentang sirat yang merupakan jisru jahannam. Sirat ni adalah jambatan yang merentangi neraka. Nah, kita nak nampak sungguh-sungguh apa yang dikatakan takut dalam ayat 10 tu. Kami takut kepada Tuhan kami pada hari yang kebanyakan manusia mukanya abusan qamtarira, masam dan menanggung susah yang berat. Mungkin secara khusus kita payah nak jumpa ayat-ayat tentang sirat. Jadi tak apa, bila kita dah jumpa hadis ni, kita nak ambil ada satu hadis dalam Sahih Bukhari yang tadi dalam riwayat Abu Daud. Panjang hadis ni. Tajuknya As-Sirat Jisru Jahannam. Dalam kitab Ar-Raqaq, bab yang menyatakan perkara yang boleh melembutkan hati. Baik. Hadis ini pada Abu Hurairah. Beberapa manusia bertanya, ya Rasulullah. Soalannya, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah. Soalannya, ada beberapa orang sahabat bertanya kepada Nabi, adakah kami akan melihat Tuhan kami? Adakah kita akan melihat Allah Ta'ala di hari kiamat nanti? Ini ada kaitan dengan perbincangan kita dalam surah Al-Qiyamah dahulu ya. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi soalannya bila mereka bertanya, adakah kita akan melihat Tuhan pada hari kiamat? Kemudian Nabi bagi soalan yang lain. Itu ini yang riwayat Muslim. Kita cuba cari dalam riwayat Bukhari. Ini Ibn Hibban. Bukan juga. Dalam riwayat Bukhari. Sahih Muslim. Tak apalah, kita ambil riwayat Sahih Muslim sebab rasanya hampir sama dia punya matan dia. Tu ya.
Sebab hadis ni sampai kepada terakhirnya sahabat yang meriwayatkannya adalah Abu Hurairah. Jadi soalannya mereka bertanya, ya Rasulullah, jadi panjang hadis ni. Hal nara rabbana yaumal qiyamah? Adakah kita akan melihat Tuhan kita pada hari kiamat? Adakah kita akan melihat Allah Taala? Sebelum jawab soalan ni, Nabi bagi soalan lain. Ini kaedah dakwah Nabi, bila sahabat tanya soalan dijawab dengan soalan. Nabi tanya, hal tudarruna fi ru'yati syamsi fi dhahirah? Adakah terdapat kesamaran pada melihat matahari di waktu yang sangat terang, waktu zahirah, waktu matahari di atas kepala? Maksudnya masih tak jelaskah matahari itu, yang mana pada hari itu laisat fi sahabah, tak ada yang menghalang pandangan kita dengan matahari itu oleh awan, tak ada awan. Maka sahabat jawab, la, tidak, mana jelas. Tapi sebenarnya kita tak boleh lihat terus matahari ni. Tapi yang pentingnya bila matahari terang atas kepala, kita nampak cerah, siang hari jelas. Kemudian soalan yang kedua, Nabi tanya lagi, fahal tudarruna fi ru'yatil qamar lailatal badri laisa fi sahabah? Adakah masih terdapat kesamaran? Tudarru ni kalau gambar yang blur. Kita ambil gambar tak terang blur, nampak tak clear gambar tu. Macam itulah. Adakah masih sama-sama melihat bulan pada malam purnama, yang mana pada malam tu tak ada awan? Jawab sahabat, la, tidak. Maknanya kami dapat melihat bulan itu dengan jelas. Maka Rasulullah beritahu, fawalladhi nafsi biyadihi, demi dia, yakni Allah yang diriku di tangannya, tidaklah ada kesamaran pada melihat Tuhan kamu. Mana kita akan dapat melihat Allah dengan jelas terang, tapi macam mana kaifiat tu Nabi tak beritahu. Cuma Nabi beritahu boleh melihat dengan terang. Illa kama tudarruna fi ru'yati ahadihima, kecuali sebagaimana tidak jelasnya kamu melihat salah satunya. Kalau kita lihat bulan, matahari di dunia, kalau hari hujan tak nampak jelas, matahari itu terlena di sebalik awan. Begitu juga waktu malam yang gelap, awan tebal, tak nampak bulan. Maka Allah Ta'ala akan bertanya kepada hambanya, fayalqa al-abda, maka perkara ni melihat Allah itu akan dilalui oleh si hamba tu. Dan Allah Ta'ala bertanya, alam ukrimka wa usawwidka, tidakkah aku telah muliakan kamu, aku penuhi kehendak kamu, hajat kamu, aku kahwinkan kamu, ada pasangan, aku permudahkan bagi kamu, unta, kuda unta. Oh, banyaklah. Ini Allah Ta'ala sebut tentang nikmat-nikmat yang ada di dunia. Baik, kita nak ringkaskan sebab hari ini panjang. Kemudian Nabi sebut berikutnya tentang, ini persoalan pertama tentang melihat Allah, dan beberapa soalan yang Allah Ta'ala tanya kepada hambanya. Kita terus kepada yang berikutnya, kita nak lihat persoalan tentang manusia akan melalui apa dia? Oh, tak sama kot matan. Dia tengok mungkin tak ada dalam Sahih Muslim. Tekan pada Al-Mazi tak? Al-Mazi. Sebab hadis ni panjang, tapi dia ada di bawah tu cerita tentang lalu dihamparkan, diletakkan jisru jahannam, jambatan di atas neraka jahannam untuk manusia melaluinya. Lalu Nabi kata, fa'akunu awwala man yujizu, akulah orang pertama yang akan melaluinya. Lalu sekalian rasul-rasul yang melaluinya semua berkata, Allahumma sallim, ya Allah, selamatkanlah semua. Dan di tepi-tepi sirat itu ada kalalib, ada besi-besi penyangkut seperti syauki sa'dan, seperti duri pokok sa'dan. Jadi masing-masing, inilah saat yang paling menakutkan, paling mencemaskan setiap manusia. Maka akan selamatlah sesiapa yang Allah Ta'ala mahu selamatkan, iaitu sesiapa yang yashhadu an la ilaha illallah, yang
bersaksi yang meyakini la ilaha illallah, maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat an yukhrijuhum, untuk dikeluarkan mereka itu. Faya'rifunahum bi'alamati atharis sujud, maka mereka itu dapat dikenali dengan tanda-tanda kesan daripada sujud. Lalu wa harramallahu 'alan nar an ta'kula min ibni adam athar sujud. Allah Taala haramkan api neraka daripada menyentuh bahagian anggota sujud. Jadi orang Islam yang ikhlas beribadat kepada Allah, sujud dalam solat contohnya, jaminan untuk selamat daripada azab Allah itu sangat besar. Ini di antara saat yang sangat mencemaskan. Tapi tak apalah, kita nak pergi kepada perbincangan berikutnya, takut jadi panjang pula sini. Jadi itu salah satu contoh yang saya nak sebut tentang ayat inna nakhafu min rabbina tadi. Sesungguhnya kami takut kepada Tuhan kami. Takut, salah satunya takut kerana kesusahan di pada mahsyar. Tapi yang hadis Aisyah tadi sebut 3 aja. Iaitu ketika mizan, sirat, dan ketika diberi buku amalan. Ketika mizan, ketika diberi buku amalan, dan satu lagi ketika berada di titian sirat. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada kesusahan dunia dan lebih-lebih lagi kesusahan di akhirat nanti. Itulah penting dalam doa sentiasa kita baca, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ringkas ya doa tu Nabi ajar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada kamu al-afiyah. Afiyah maknanya minta sentiasa selamat. Selamat sejahtera, semua selamat. Di dunia, di akhirat. Di dunia, di akhirat, al-afiyah. Kita hidup di dunia ni penuh dengan bahaya. Banyak bahaya yang tak boleh dijangkakan. Kita lihat dalam berita kemarin, ada seorang penunggang motosikal di lebuh raya, nasib baik panjang umur lagi. Tiba-tiba sebuah lori depan dia, canvasnya terbang menutupi dia, dia pun terbalik. Nyari-nyari digilis oleh lori yang lain. Maknanya kita berada di mana-mana ni tak ada jaminan kita akan selamat di dunia. Kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala pelihara daripada musibah beginilah. Dan yang lebih menakutkan kita adalah segala kesusahan keburukan di akhirat nanti. Semoga kita selamat insya-Allah di akhirat nanti. Baik, kena ada sifat khauf, takut tu. Kita pergi pada ayat berikutnya. Adapun muka yang masam tu wajah orang kafir, ya. Allah Ta'ala pelihara mereka. Allah Ta'ala pelihara mereka. Macam mana Allah Ta'ala pelihara itu urusan dia. Yang pentingnya Allah Ta'ala pelihara mereka, selamatkan mereka daripada syarra. Syar, kesusahan, kesengsaraan, keburukan pada hari itu. Allahu Akbar. Ini satu nikmat yang besar. Kalau kita fikir berapa lama kita akan berada di pada mahsyar, berapa lama, kita tak tahu berapa lama. Berapa lama tempoh kita akan dihisap amalan kita, itu bergantung kepada masing-masing lah. Berapa lama kita akan berada di atas titian sirat pun kita tak tahu. Tapi tempohnya bergantung kepada amalan. Sebab ada orang yang cepat melintasinya, ada orang yang sederhana, ada yang lambat. Lalu bila dipelihara, walaqahum, Allah Ta'ala berikan kepada mereka nadratan wa surura. Wajah yang berseri-seri dan juga perasaan gembira. Ini nikmat. Nadrah. Dan juga surur. Apabila diberi nikmat, kita boleh kenal nikmat itu pada wajah yang berseri-seri dan hati yang gembira. Itu dulu kita dah bincang dah tentang hadis. Apa dia yang Nabi sebut, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu'. Di antara sebab wajah orang beriman berseri-seri di hari kiamat kerana mereka di dunia sentiasa berwuduk. Kan kita nak solat, kalau kita berhadas tak ada wuduk, kita kena berwuduk dulu. Tidak sah solat kalau tidak berwuduk. Jadi bila kita berwuduk, anggota yang kita basuh, muka kita, tangan kita, kaki kita akan menjadi putih berseri di hari kiamat. Matan hadis berbunyi, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah.
Ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ini ada kaitan dengan kalimah nadrah. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah. Ya, ya dengan ya, bukan sin. Okey dah cukup dah. Sesungguhnya umatku akan dipanggil di hari kiamat nanti dalam keadaan putih berseri. Ada dua sifat yang Nabi sebut, ghurran muhajjalin. Ghurrah ni dia putih pada wajah, tahjil tu putih pada sebahagian kaki. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Macam mana pula anggota muka dan kaki kita terjadi putih berseri? Nabi kata kerana kesan daripada wudu. Wudu, maka faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sesiapa di antara kamu yang mampu untuk memanjangkan ghurrahnya. Ghurrahnya tepat yang dia basuh tu supaya lebih banyak yang putih berseri, maka falyaf'al. Cuma dalam kalangan ulama hadis dia kata lafaz faman istata'a minkum ni bahagian akhir ni adalah mudraj tambahan daripada Abu Hurairah. Jadi hak Nabi sebut sebenarnya siapa pada min atharil wudu. Ini ada perbincangan ulama hadis. Jadi di istilah ulama hadis dipanggil ini mudraj. Mudraj ini suatu tambahan. Lafaz ni bukan daripada Nabi. Bermula daripada faman istata'a itu lafaz daripada Abu Hurairah. Tapi dimasukkan sekali dalam matan hak asal tu hak daripada Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Baik. Jadi orang yang gembira wajahnya berseri-seri dan surur hatinya rasa gembira. Sebab itu dalam Islam di antara perkara yang membolehkan kita dapat pahala adalah kita menggembirakan orang lain. Menggembirakan orang lain. Di antara perkara yang melayakkan kita dapat pahala adalah apa dia matan hadis tu, Allah Akbar, tudkhil apa dia, as-surur tudkhiluhu fi muslim, kematan hadis tu lupa dah. Di antara perkara yang membolehkan kita dapat pahala adalah as-surur. Cuba taip dulu as-surur. Surur ni rasa kegembiraan yang kita masukkan kepada orang muslim. Maksudnya ialah kita bagi motivasi, bagi kata-kata semangat yang dia rasa tidak lagi berduka cita. Dia ditimpa kesedihan, kita bagi kata-kata semangat yang menyebabkan dia rasa kurang sedih dia tu. As-surur tudkhiluhu fi muslim. Tudkhiluhu fi muslim. Kegembiraan yang kamu masukkan dalam hati seorang muslim, ini perkara yang boleh menyebabkan kita dapat pahala. Jangan pula kita bagi perkara yang menyebabkan dia sedih. Kita pergi ziarah orang sakit, contohnya ziarah orang sakit, kita tak pandai kecek ni, tak pandai bercakap. Dia kata dulu ada kawan saya sakit macam ni lah. Sakit lebih kurang 10 hari, meninggal dunia. Orang sakit yang depan kita ni down tu, hilang semangat dia. Itu tak boleh, itu salah. Kita kena bagi kata-kata yang berbentuk ta'ziah. Takziah ni bukan untuk orang mati saja ya. Takziah ni maknanya kalimah yang nak memberikan takwiyah, takziah, nak kuatkan semangat dia. Apa contohnya? Contohnya kita kata, ni sakit ni adalah sebagai peluang Allah Ta'ala nak bagi pahala kepada kita. Itu di bawah tajuk idkhalus surur ala muslim. Kita memasukkan rasa kegembiraan kepada hati seorang muslim. Itu hadis Abu Hurairah. Bila seorang lelaki tanya, ya Rasulullah, ayyul amal afdal? Apakah amalan yang utama? Antara amalan yang utama adalah Nabi kata, an tudkhila ala akhikal muslim sururan. Ni surur. Ni kita nak kaitkan dengan ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-11 tadi. Wasurura tadi. Jadi bila kita tadabbur kalimah surur dalam ayat sebelah surah Al-Insan, maka kita kaitkan dengan hadis ni. Cuma ayat sebelah tadi itu cerita di akhirat nanti. Hadis ni cerita tentang di dunia.
Antara amalan yang utama untuk kita peroleh pahala yang besar ialah kita memasukkan ke dalam hati seorang saudara Muslim kita surur, rasa kegembiraan, rasa kesenangan. Ataupun Nabi kata, au antaqdiya anhu dainan, kamu tolong langsaikan hutangnya. Maknanya dia ada masalah hutang, kita pun bagi duit. Mau ambil duit ni, pergi jelaskan hutang kamu. Oh, punya baik kita tu. Besar pahala. Tapi janganlah orang buat begitu. Yang ketiga, tut'imuhu khubzan. Kamu beri makan kepada dia dengan sekeping roti. Itu paling kurang lah. Paling roti. Kalau tempat kita bagi sebukuh nasi. Jadi salah satu amalan yang afdal Nabi sebut dalam hadis ini adalah idkhalus surur. Memasukkan rasa kegembiraan dalam hati seorang Muslim. Memenuhi keperluannya. Memberi kata-kata motivasi. Kita buat begitu di akhirat, nanti Allah Ta'ala akan tolong kita. Allah Ta'ala akan memberikan rasa kegembiraan ketika orang lain semua susah. Ini di antara amalan yang Allah Ta'ala suka. Kalau manusia itu menjadi anfa'uhum linnas, orang yang lebih banyak memberi manfaat kepada manusia. Ini melibatkan kita dengan orang lain. Kita menggembirakan dia, kita tunaikan hutang dia, kita beri makan kepada dia apabila dia memerlukan makanan disebabkan kemiskinan dia lah. Baik, kemudian kita nak pergi kepada ayat yang berikutnya. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Kita dah hampir 7.30 dah. Maka disebabkan rasa takut, mereka diberi kegembiraan, wajah yang berseri dan akhirnya dibalas dengan syurga disebabkan kesabaran mereka. Tengok tu, wajazahum bima sabaru. Bima merujuk kepada ba tu ba sababiyah, sebab. Sebab dengan kesabaran mereka. Dalam tafsir Al-Muyassar dia sebut dia kata sabar sama ada sabar ala ta'at, di atas ketaatan, sabar anil ma'asi, sabar untuk tidak melakukan perkara dosa maksiat, dan juga sabar alal masaib, sabar di atas segala musibah yang menimpa dalam hidup kita. Hidup kita ni tak sunyi daripada kesusahan. Kita tak boleh fikir kita nak hidup senang sepanjang masa ataupun sihat sepanjang masa. Ada kala kita sakit, ada kala kita susah, kita diuji. Jadi semua ujian nanti memerlukan kepada kesabaran. Jadi sabar dalam melakukan ketaatan, sabar untuk meninggalkan dosa maksiat, dan sabar untuk berdepan dengan segala musibah di dunia. Jadi sabar ni penting, tu banyak dah kita bincang. Sabar menjadi jalan untuk ke syurga. Okay? Sabar menjadi jalan untuk ke syurga. Baik, sebelum kita pergi ayat berikutnya, kita lihat ayat ni dalam surah Ar-Ra'du. Dulu pun kita pernah dah tadabbur ayat ni. Surah Ar-Ra'du, muka surat 252. 252. Okay, ayat 22. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Ayat 22. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang disebut sebagai ulul albab ialah orang-orang yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka. Mereka itu mendirikan salat, mereka bersedekah dengan apa yang Allah Ta'ala rezekikan. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, dan mereka menolak kejahatan dengan cara yang baik. Orang buat jahat kepada mereka, tapi mereka cuba menolak kejahatan dengan cara yang baik. Ini satu akhlak yang sangat tinggi dan susah sebenarnya kita nak buat. Orang buat jahat, tapi kita sabar dan kita menolak dengan cara yang baik. Lalu disediakan untuk mereka balasan yang sebaik-baiknya. Apa balasannya? Jannatu adni yadkhulunaha. Itulah syurga adni yang mereka akan masukinya bersama dengan orang-orang yang saleh. Bersama orang-orang yang mengerjakan amalan saleh dari kalangan ibu bapa mereka, isteri mereka, anak-anak mereka. Ini masuk syurga satu keluarga. Bukan setakat mereka sahaja, habis anak beranak, mak ayah, isteri, anak-anak masuk syurga bersama, dan malaikat juga masuk mengiringi mereka dari tiap-tiap pintu syurga. Lalu dikatakan kepada mereka, salamun alaikum bima sabartum.
Didoakan untuk mereka salam sejahtera lah untuk kamu disebabkan kesabaran kamu. Bima tu, ba ni menyatakan ba as-sababiyah, sebab. Jadi didoakan salamun alaikum, masuk ke syurga dengan sebab sabartum, kesabaran kamu. Jadi kita kena faham sabar ni perkara yang sangat mahal. Payah tapi mahal. Dan saya pun dah beritahu dalam siri yang lepas, antaranya kita kena sentiasa ulang doa supaya Allah Ta'ala berikan kesabaran kepada kita. Allahumma, apa dia? Ij'alni abdan sabura. Ya Allah, jadikanlah aku ni hamba yang sangat-sangat sabar. Bila kita ingat balik, apa dia? Contohnya lah, orang sakiti kita, orang fitnah kita, orang tuduh kita sebagainya, memang kita sakit hati nak marah. Tapi kita pujuk hati kita, segala kejahatan yang mereka buat, jika kita sabar menghadapinya, kita akan dapat pahala. Bila ingat pahala tu, kita rasa ringan, reda. Bahkan Nabi-Nabi dan Rasul juga telah disakiti oleh kaum mereka dan mereka bersabar. Lalu mereka diberi pahala yang besar oleh Allah atas kesabaran dalam menjalankan tugas-tugas dakwah. Jadi dengan sebab sabartum sabar. Jadi masuk syurga, dapat pakaian sutera dengan sebab bima sabartum ataupun bima sabaru, kerana kamu bersabar. Ataupun kita boleh berdoa contohnya dalam surah apa dia, doa yang Nabi Musa bacakan untuk Bani Israel, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, curahkan kepada kami kesabaran. Ini satu ayat yang kita boleh amalkan sebagai doa. Dia ada ayat-ayat Quran yang dalam bentuk uslub insya'i ini, dalam bentuk doa, yang kita boleh amalkan. Jika ianya apa dia, sesuai untuk kita amalkan lah. Muka surat 165 doa tu. Doa memohon kesabaran. Muka surat 165 ayat yang ke berapa tu? 126. Muka surat 165 ya. 165. Itu pun ya tu 165 ayat 126. Kata Bani Israel ni, Allah Ta'ala cerita tentang Bani Israel, wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Tidaklah mereka itu menyiksa kami semata-mata kerana kami beriman dengan ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat itu datang kepada kami. Lalu doa mereka ialah Rabbana afrigh alaina sabran, wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Rabbana afrigh alaina sabran, limpahkanlah. Afrigh ini mana seolah-olah macam curahkan. Bukannya beri dalam bentuk yang sedikit, minta Allah Ta'ala beri kesabaran yang banyak. Wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami dalam keadaan kami ini muslim. Rabbana afrigh dengan rin, huruf rin. Afrigh alaina sabran. Sabar untuk melakukan ketaatan, sabar banyaklah. Kalau ikut malas, sebenarnya kita ni malas sebenarnya. Malas apa dia? Baca Quran malas, belajar malas. Kalau boleh lepas subuh ngantuk ni, nak tidur. Nak pergi cari nasi, maka lepas tu duduk santai-santai dekat TV. Perkara-perkara yang tak disukai oleh nafsu ni memang kita rasa sangat payah. Tapi kita sentiasa ulang doa ni, baca sama doa ni. Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, curahkan untuk kami kesabaran. Rasa malas pun kita juga. Orang Kelantan kata kita tahan juga, buat juga, baca juga, belajar juga. Walaupun sedikit. Supaya kita dapat manfaat daripada amal-amal salih yang kita lakukan. Itu mahalnya harga sebuah kesabaran. Baik, kita pergi kepada ayat berikutnya. Kita ada 5 minit lagi. Cepat masa berlalu. Muttaqi'ina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka yang berada dalam syurga itu duduk di atas tempat yang tinggi, seperti katil, pelamin-pelamin. Ar-Ra'ik ini jamak daripada Al-Arikah. La yarawna fiha, mereka tidak melihat dalamnya panas seperti panasnya matahari di dunia, dan juga tidak cuaca yang terlalu
sejuk. Ini gambaran dalam syurga ni. Banyak kita jumpa ayat-ayat yang lain. Mereka duduk secara muttaqi'ina fiha 'alal ara'ik. Banyaklah. Di antaranya dalam surah Al-Kahfi pun kita boleh jumpa ayat ni. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asabir wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrakin muttaqi'ina fiha 'alal ara'iki ni'mas thawabu wa hasunat murtafaqa. Itu dalam surah Al-Kahfi, hampir sama dengan ayat dalam surah Al-Insan. Ahli syurga duduk santai-santai. Cuma kadang-kadang kita terfikirlah bila kita bincang tentang ayat ni, kita kata sampai bila ahli syurga nak duduk macam ni? Duduk kadang macam kita pun tak tahu. Tapi yang pentingnya nikmat syurga itu kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Ayat tu dalam surah Al-Kahfi muka surat 297 ayat 31. Ini gambaran yang lebih lengkap tentang sebahagian nikmat dalam syurga. Tadi ringkas ya. Muka surat 297. Ya. Ulaika lahum jannatu adnin. Mereka itu orang-orang yang diberikan syurga adnin yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka dihiaskan dengan asawir, gelang-gelang. Oh, ahli syurga ni pakai gelang. Ni tak kira lelaki perempuan semuanya pakai gelang. Min zahab, gelang daripada emas. Dan mereka memakai pakaian berwarna hijau. Siyaban khudran. Pakaian hijau daripada sundus dan istabrak. Ini tak disebut dalam ayat surah Al-Insan tadi ya. Tapi ada dinyatakan dalam surah Al-Kahfi. Pakaian sutera hijau yang nipis, yang tebal. Muttaqi'ina fiha, mereka duduk berehat. Itulah yang saya sebut tadi, duduk mengiring. Duduk mengiring mana duduk santai, duduk bukan duduk. Kalau kita tidur ni biasa kita terletak gitu, terlentang. Kalau meniarap itu tak boleh lah, itu tidak sesuai dengan apa bentuk badan kita. Meniarap menyebabkan kita lemas, tak boleh bernafas. Duduk nyengging. Bahasa Kelantan kata duduk nyengging. Muttaqi, duduk berbaring. Tapi bukan berbaring terlentang. Berbaring dengan duduk di atas rusuk. Sebelah kanan atau sebelah kiri. Mereka duduk di atas pelamin. Pelamin ni macam kita duduk sofa lah. Kursi sofa yang panjang tu duduk macam tu. Baik. Muttaqi'ina fiha 'alal ara'ik. Dalam pakai sambungannya, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Ini menarik untuk kita lihat. Sebab kita di dunia kadang-kadang cuaca panas. Kita ada hari-hari tertentu cuaca panas. Kita keluar rumah tengah hari, ya Allah panasnya hari ni. Panah apa dia? Panah apa ya? Kalau orang Kedah kata panah lik-lik ya. Panas-panas sungguh. Bila panas kita rasa nak cepat-cepat balik ke rumah untuk duduk di tempat yang sejuk lah. Ada kipas, ada aircon. Tapi dalam syurga tak ada panas. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Tidak ada panas matahari, tidak ada sejuk yang amat sangat. Zamharir, sejuk. Kita lihat negara yang mengalami musim, 4 musim. Kalau musim sejuk, pernah saya lihat apa dia dalam YouTube. Ni apa dia, kita lihat cuaca suhu di mana, di Norway, di Switzerland, musim sejuk, suhu sampai mencecah mungkin -20. Ya Allah sejuknya. -20, -10, bahkan lebih sejuk lagi. Dalam syurga tu tak ada. Wala zamharira, tak ada cuaca yang terlalu sejuk. Maknanya sederhana. Syurga yang telah dimasuki oleh Nabi Adam pun macam tu juga. Sebelum kita berakhir, kita lihat ayat ni di akhir surah Taha. Surah Taha, muka surat 320. Muka surat 320. Ayat 119. Allah Ta'ala bercerita tentang syurga yang ditempatkan Nabi Adam di situ seawal Nabi Adam diciptakan. Ayat yang berbunyi wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Bahawasanya engkau wahai Adam tidak akan merasa dahaga dalam syurga. Tak ada dahaga.
wala tadha, dan tidak akan merasa panas matahari. Jadi setara mana suhu tu? Suhu tu mu'tadilun, mutawassit, sederhana dan pertengahan. Nak kata sejuk, tidak sejuk doah lalu. Nak kata panah, tidak panah doah lalu. Tidak keterlaluan. Mana sederhana. Nah, ini berbeza dengan suhu udara di dunia yang tak menentu. Kadang-kadang sejuk, sejuk sangat. Kita walaupun di Malaysia ni taklah turun salji. Tapi bila ada hujan memanjam, pagi hujan, petang hujan, malam hujan, kita akan rasa sejuk. Dan bila sejuk tu nak bangun subuh tu, ya Allah payahnya. Sebab apa? Sebab sedap duduk dekat selimut ni, sejuk. Tapi alhamdulillah tidaklah sejuk kita sejuk yang disebut sejuk yang seperti negara yang turunnya salji. Panas kita taklah panas seperti di negara Arab yang ada gurun padang pasir tu. Kalau padang pasir ni sampai suhu dia lebih 40. Suhu ni 40, 38, 39 tu pun dah cukup panas dah. Apatah lagi kalau suhu tu lebih pada 40. Alhamdulillah kita di Malaysia, yalah kita kata boleh kira lagi lah. Tapi dalam syurga itulah, bila kita teringat kepada syurga, kita ingat dalam syurga tak ada panas yang keterlaluan dan tak ada sejuk yang keterlaluan. Allah Ta'ala dengan kuasanya boleh menjadikan udara dalam syurga tu adalah bersifat mu'tadil, sederhana. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat ayat 13. Ayat selepasnya insya-Allah kita sambung esoklah sebahagian daripada gambaran nikmat-nikmat syurga yang berikutnya tu kita sambung esok ya. Baik, ada soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Benda ni ayat ni la yarawna fiha syamsan wala zamharira ni Ustaz ada. Hai ya apa ni dia ada matahari ni ada kalau Ustaz. Baik sebab kata apa ni sejengkal matahari dekat dengan sejengkal daripada kepala tu ada matahari. Matahari mana dah ni apa ni tidak rasa terik matahari ni. Matahari ada ke tak? Wallahu a'lam Ustaz. Yang Nabi sebut tudna minal abdi asyamsu, adalah hadis Nabi sebut dihampirkan kepada hamba itu matahari itu di padang mahsyar. Itu cerita di padang mahsyar. Maka ada orang yang dia terasa sangat dialah gambar itu sangat menakutkan sebab sehingga matahari itu menyebabkan manusia berpeluh. Ada yang berpeluh sampai ila ka'bahi ila hiqwahi ila apa dia lagi rukbatahi sampai kepada dia punya apa dia dua buku lali dia, dua lutut dia, pinggang dia. Itu di padang mahsyar. Adapun hak dalam syurga ini disebut gambarannya tak ada panas sebagaimana panas matahari. Tapi ahli syurga sebenarnya dia boleh tahu waktu siang, waktu malam. Dia ada cara dia lah. Ada cara dia yang disebut dalam hadis. Tapi sebenarnya tak adalah. Panas matahari itu tak adalah. Bagaimana keadaan tu kita tak boleh nak gambarkan. Tapi yang pentingnya ahli syurga memang tahu waktu ni. Tapi kalau masuk waktu malam pun, dia tidak perkataan tak gelap apa tak. Tapi dia ada peredaran waktu tu ada. Dan tak ada pula bila waktu malaikat jadi ngatuk macam kita dah gelap, ngatuk nak tidur. Sebab dalam syurga tak ada tidur. Itu yang kita tak ada nak fikir tu, dalam syurga tak ada tidur. Tapi peredaran waktu tu ada juga. Cuma pentingnya tak ada kepanasan seperti panas matahari di atas muka bumi. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Ya, kalau ada soalan, kalau tak ada tak apa. Tujuan kita buat Google Meet ni mudah, kalau ada soalan-soalan spontan boleh kita bincang. Tapi kalau tak soalan kita boleh berhenti terus. Tapi kalau kita buat secara live secara FB, jadi tak boleh soal secara lisan ataupun secara kecuali dalam TV tu dia guna telefon pula. Tu dia ada cara lain. Dalam TV ni kita dalam Google Meet ni macam ni lah. Kita ada soalan ni. Jadi insya-Allah kita sambung esok pula lah untuk perbincangan ayat yang berikutnya. Semoga perbincangan ini semakin membuka minda kita untuk kita nampak
gambaran di akhirat dan juga gambaran tentang nikmat-nikmat syurga yang Allah Ta'ala telah sediakan untuk kita, insya-Allah, untuk kita semua ni. Ini suatu tawaran yang sangat hebat, sangat istimewa. Rugilah sesiapa yang tidak berusaha untuk merebut peluang ini. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.